Dua anggota bomba terkena renjatan elektrik ketika bertugas memadamkan kebakaran dalam satu kejadian di Kampung Air Jalan Batu Sapi, Sandakan. TNB sampai terus memotong bekalan kan. Jadi barulah kita datang untuk cari akses untuk mengeluarkan mangsa lah. Kita pastikan selamat baru kita masuk untuk mengeluarkan mangsa. Assalamualaikum dan salam sejahtera yang dihormati juri utama dan juri awam. Seterusnya pada penonton yang dikasihi, pada hari ini anda akan bersama dengan kumpulan kami dalam sesi penerangan projek KIK Inovasi yang telah kami cipta pada tahun 2020. Lebih dahulu izinkan saya memulakan dengan pengenalan kumpulan kami. Nama kumpulan Marudubi, nama organisasi daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Sabah. Tarikh kumpulan ditubuhkan pada Januari 2017. Ringkasan dan keterangan projek. Nama projek Paul Carter. Tahun pelaksanaan projek pada Januari tahun 2020. Paul Carter merupakan alat inovasi baharu dalam bidang kebombaan, di mana alat ini digunakan semasa menghadiri kebakaran melibatkan struktur. Fungsi utama alat Paul Carter ialah memutuskan bekalan kuasa elektrik di tempat kejadian tanpa bantuan SESP. Kepada saya selaku Ketua Zon Kudat mengucapkan selamat berjuang pada tahun ini dan semoga beroleh kejayaan lagi seperti mana tahun-tahun lepas. Dan terima kasih kerana sentiasa mewakili Zon Kudat dan sentiasa mewakili khususnya Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sabah. Semoga selamat pagi, salam sejahtera. Saya Nolong Penguasa Bomba, Roni Sikawan, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kota Merudu. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat berjaya dan selamat bertanding kepada pasukan Marudubi untuk pertandingan inovasi di peringkat MPC Negeri Sabah. Sedikit info tentang proyek Paul Carter ini. Paul Carter merupakan sebuah alat yang dicipta oleh pasukan Marudubi dan telah terbukti keberkesanan di dalam operasi-operasi sebenar yang dihadiri oleh pasukan Marudubi. Di kesempatan ini saya mengucapkan selamat bertanding dan selamat maju jaya kepada pasukan Marudubi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih karena terus bersama dengan kami. Signifikasi proyek dan pembuktian. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia merupakan agensi utama dalam kerja-kerja operasi pemadaman dan penyelamatan. Projek Paul Carter signifikan dengan bidang tugas jabatan yang memerlukan kecekapan dan kepentasan. Bersesuaian dengan skop tugas, maka projek ini mempunyai kaitan fungsi jabatan dan masyarakat umum yang sangat penting. Antaranya ialah kaitan projek dengan terhadap aspirasi Jabatan Bomba yang komited menjadi sebuah organisasi yang berprestasi tinggi dalam aspek kebombaan seperti yang terkandung di dalam dasar kualiti jabatan. Memenuhi kehendak pelanggan dan stakeholder, di mana misi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia adalah memberikan perkhidmatan yang profesional bagi menyelamatkan nyawa dan harta benda. Kaitan projek dengan agenda nasional. Projek ini sejajar dengan agenda nasional di bawah rancangan Malaysia ke-11 seperti yang terkandung di dalam Perkara 4 dan Perkara 9. Kaitan projek dengan perubahan pembangunan dan ekosistem semasa. Sejajar dengan perkembangan teknologi dan pembangunan infrastruktur negara yang semakin pesat, kemahiran dan peralatan perlu seiring dalam usaha menangani masalah dalam bidang operasi kebombaan. Pembuktian masalah melalui analisis kes dan uji coba. Setiap kali menghadiri kes kebakaran struktur, masalah utama yang akan dihadapi oleh anggota bomba ialah kebimbangan terhadap renjatan elektrik semasa menjalankan operasi pemadaman. Mari kita sama-sama saksikan bukti bahawa benar berlaku renjatan elektrik semasa menjalankan operasi pemadaman kebakaran sehingga menyebabkan kecederaan serius dan kematian kepada anggota bomba dan orang awam. Sumber data rasmi diperolehi melalui media cetak seperti Berita Harian,
Sinar Harian, dan Metro. Sehingga kini, masalah renjatan elektrik semasa operasi kebakaran struktur belum dapat diselesaikan kerana tiada alat khas yang boleh digunakan oleh pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat bagi mengekang bekalan arus elektrik. Jabatan Bomba masih bergantung sepenuhnya kepada bantuan pihak SCSB. Cadangan dan strategi penyelesaian masalah. Kumpulan kami menggunakan kaedah design thinking sebagai strategi penyelesaian projek. Kaedah design thinking merupakan satu pendekatan berorientasikan manusia melalui idea kreatif. Dalam kaedah design thinking terdapat 5 proses utama yang akan menjelaskan 3 bahagian utama iaitu A. Cadangan penyelesaian masalah, B. Plan tindakan penyelesaian, C. Pelaksanaan tindakan. Dalam cadangan penyelesaian proses design thinking yang terlibat adalah proses pertama, empati. Dalam proses ini kami menyelami pandangan orang lain berkaitan dengan masalah yang wujud melalui kaedah tool exam user, iaitu menyelami pengalaman anggota semasa operasi dan memerhati masalah yang wujud semasa menghadiri operasi kebakaran struktur. Proses kedua, takrifan, POV, point of view. Kami berjumpa dengan anggota bomba dan penyelamat Balai Bomba Kota Merudu. Kami kagum dengan penemuan masalah bekalan elektrik yang belum diputuskan semasa operasi kebakaran sering menyebabkan kecederaan kepada anggota bomba yang sedang menjalankan tugas-tugas pemadaman api. Kami ingin membantu anggota meningkatkan keselamatan bomba semasa memadam kebakaran. Proses ketiga, penjenaan idea. Proses ini menghasilkan solusi kreatif untuk mengatasi masalah bekalan arus elektrik belum diputuskan melalui satu perbincangan di kalangan ahli kumpulan. B. Plan tindakan penyelesaian. Kami merancang tindakan penyelesaian menggunakan catagan seperti C. Pelaksanaan tindakan. Dalam pelaksanaan tindakan, proses design thinking yang terlibat adalah proses keempat, prototype. Proses ini adalah pelaksanaan tindakan penyelesaian masalah yang dipilih. Kumpulan kami menggunakan model pertama sebagai tindakan awal. Lakaran idea projek telah dibuat dan seterusnya mencipta alat yang ditetapkan. Proses kelima, ujian. Setelah alat siap direka cipta, ujian telah dijalankan. Proses ini bertujuan untuk menentukan kualiti yang dihasilkan dan sebagai platform kepada pengguna untuk mengalami dan menentukan keberkesanan terhadap alat yang dihasilkan. Alat Polkata mempunyai 7 komponen utama. Bahan binaan alat Polkata terdiri daripada bahan yang berkualiti dan mudah diperolehi. Mesin pembuatan alat Polkata mudah diperolehi seperti kren, welding, dan drill. Kos pembuatan untuk satu unit alat Polkata ialah RM186.80. Kumpulan kami menjalankan tindakan proses pembuatan projek secara berpasukan sehingga alat siap sepenuhnya dan boleh digunakan. Outcome projek dan pembuktian. Pelaksanaan projek Polkata memberikan kesan yang sangat baik kepada pihak jabatan dan masyarakat umum, antaranya ialah: pertama, berupaya menyelamatkan nyawa. Kejayaan penciptaan alat Polkata dapat menyelamatkan nyawa anggota bomba daripada ancaman renjatan elektrik semasa operasi pemadaman kebakaran struktur. Kedua, penjimatan massa. Alat Polkata membolehkan tindakan memutuskan bekalan arus elektrik yang dikesan di tempat kejadian dengan lebih pantas. Di layar menunjukkan perbandingan massa yang diukur tindakan menyekat arus elektrik sebelum dan selepas penciptaan alat Polkata, iaitu 44 minit. Dengan ini, kecekapan dapat ditingkatkan kerana anggota bomba bebas dari kebimbangan renjatan elektrik. Ketiga, peningkatan produktiviti anggota. Produktiviti dan kecemerlangan anggota meningkatkan semasa menjalankan operasi pemadaman kebakaran kerana bebas sepenuhnya dari ancaman bahaya renjatan elektrik. Keempat, mengurangkan kerugian. Keselamatan anggota bomba selepas menjalankan kerja-kerja operasi kebombaan merupakan aspek penting. Kecederaan dan kematian yang disebabkan oleh renjatan elektrik semasa operasi pemadaman kebakaran merupakan kerugian besar kepada jabatan kerana ianya melibatkan aset dan kewangan yang besar. Kelima, mengurangkan kerugian pihak mangsa. Kecekapan dan kepantasan tindakan operasi pemadaman kebakaran dapat mengurangkan kerugian harta benda dan kehilangan nyawa kepada pihak mangsa yang terlibat. Alat Polkata membolehkan anggota bomba bertindak dengan lebih pantas dan kecekapan dapat menjalankan operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan kerana bebas dari masalah renjatan elektrik.
Penonton yang dihormati, nilai tambah projek. Pelaksanaan alat Polkata memberikan nilai tambah yang sangat baik untuk jangka panjang, antaranya ialah: pertama, keselamatan anggota terjamin semasa operasi pemadaman kebakaran struktur kerana anggota berupaya menyekat aliran arus elektrik dan secara langsung kemalangan renjatan elektrik dapat dielakkan sepenuhnya. Kedua, masalah antara SCSB dan jabatan bomba dapat diatasi, di mana jabatan bomba dapat bertindak awal memutuskan bakalan elektrik pada struktur yang terlibat kebakaran tanpa perlu menunggu ketibaan pihak Sabah Electric City Sendirian Berhad. Ketiga, checklist peralatan dalam jantera operasi mudah diurus kerana bersaiz kecil dan ruang penempatan dalam jantera sangat minima. Alat Polkata mudah dikendalikan semasa diguna atau penyelenggaraan kerana ringan dan mudah dibawa. Keempat, memberikan kepuasan kepada pelanggan seperti SCSB, agensi penyelamat dan orang awam kerana kemampuan alat Polkata memutuskan arus elektrik dan secara langsung boleh mengatasi keraguan daripada terkena renjatan elektrik di lokasi kejadian kebakaran struktur. Data sumber rasmi penggunaan semasa operasi pemadaman kebakaran struktur. Barisan juri yang arif dan penonton yang dihormati, mari kita sama-sama saksikan bagaimana alat ini diguna dan keberkesanan penggunaannya. Impak projek luar jangka dan pembuktian. Pelaksanaan dan pengeluaran alat Polkata memberikan impak luar jangka yang sangat baik. Antaranya ialah: pertama, menepati hasrat rancangan Malaysia ke-11 seperti yang terkandung dalam Perkara 4 dan Perkara 9, yaitu agenda kerajaan ke arah sebuah negara maju, sejajar dengan perkembangan teknologi dan pembangunan infrastruktur negara yang semakin pesat, maka kemahiran dan peralatan perlu seiring dalam usaha menangani masalah dalam bidang operasi pembombaan. Kedua, mengekalkan kredibiliti jabatan sebagai agensi utama dalam operasi pemadaman dan penyelamatan. Projek ini mampu meningkatkan kecemerlangan anggota operasi dalam melaksanakan tugas. Impak projek luar jangka. Pertama, kos pembuatan alat Polkata tidak membebankan perbelanjaan dan mempunyai faedah yang tinggi terhadap pengguna. Kedua, projek yang sederhana tetapi mempunyai fungsi yang sangat efisien. Alat Polkata berkesan untuk memotong bekalan arus elektrik semasa kebakaran. Kontesti pengembangan projek. Tahap ketersediaan teknologi yang canggih ketika ini membolehkan proses pembuatan alat Polkata mudah dijalankan. Projek ini boleh dikembangkan di pasaran domestik kerana mempunyai sasaran pengguna seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Sabah Electric Sendirian Berhad, pasukan ERT, pasukan bomba sukarela, pertanian dan peladangan, landscape, telekom, industri agrikultur dan nelayan. Melaksanakan projek inovasi. Jika tadi 3 pemenang yang telah kita bacakan, dan kali ini hanya 1 pemenang sahaja yang akan kami umumkan. Pemenang akan membawa pulang wang tunai RM5,000 Malaysia, piala dan juga sijil penghargaan. Dengan tajuk projeknya Polkata, tahniah diucapkan kepada kumpulan Marudu P, Balai Bomba dan Penyelamat Kota Marudu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Negeri Sabah dan Sabah Electricity Sendirian Berhad, Kota Marudu. Tengoknya berbeza dengan keputusan tahun lepas. Pemenang dipilihan bagi kedua pemenang utama bagi KIT Inspirah kerana mencapai objektif kebudayaan. Bagi tujuan pemantauan dan pengurusan alat Polkata tidak menghadapi masalah kerana alat ini mempunyai panduan pengurusan dan mudah dikendalikan. Dengan terciptanya alat Polkata ini, maka kejadian renjatan elektrik kepada anggota
bomba yang mengakibatkan kecederaan dan kematian semasa operasi pemadaman kebakaran dapat dielakkan pada tahap 100% karena anggota bomba dapat bertindak awal memotong arus elektrik tanpa perlu menunggu ketibaan pihak SCSP. Sekian dan terima kasih.